Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan berita malam ini, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan 6.1 juta ringgit sebagai usaha mempergiatkan pelaksanaan program-program untuk pembangunan bakat belia termasuk dalam sukan dan kebudayaan. Primer Sarawak Datuk Parti Tan Sri Datuk Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Buat Openg berkata, sebanyak 2 juta ringgit juga telah diperuntukkan untuk melaksanakan pelbagai program bagi membentuk usahawan belia di Sarawak. Beliau berkata demikian melalui teks ucapan yang dibacakan oleh Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah pada perasmian Hari Belia Sarawak 2023 di Dewan Syuara Kapit pada Sabtu. Melalui RM8 Malaysia 8.1 juta ini yang berkenaan, pelbagai program holistik akan dilaksanakan termasuk persidangan kesihatan mental belia antarabangsa, permainan e-sukan ataupun e-sport antarabangsa, cabaran sukan ekstrim negara, Hari Sukarelawan Belia antarabangsa dan juga Sarawak, program alam sekitar belia, Youth Entrepreneur Setup ataupun program YES dan banyak lagi. Tambah beliau, dalam agenda memperkasakan usahawan Sarawak melalui pembangunan digital ekonomi, kerajaan telah mewujudkan portfolio baharu melalui pembangunan usahawan yang memfokuskan kepada belia Sarawak di bawah Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak MySET. Saya percaya pihak kementerian akan menyediakan dan merangka program-program yang berimpak tinggi di Sarawak dengan menerapkan inovasi dan teknologi digital di kalangan usahawan belia Sarawak atau apa yang saya namakan Youth Technopreneur. Jelasnya lagi, tema Hari Belia Sarawak Belia Maju Sarawak Makmur selaras dengan tema Sarawak 60 tahun Merdeka di mana Sarawak termasuk bahagian Kapit menyaksikan banyak perubahan sejak mencapai kemerdekaan 60 tahun dengan kerancakan pembangunan yang turut memberi manfaat besar buat rakyat. Sambutan Hari Belia Sarawak 2023 merupakan edisi ke-6 sejak tahun 2017 di mana bahagian Kapit telah dipilih menjadi tuan rumah bagi memberi isyarat yang mana pihak kementerian meraihkan dan menghargai belia-belia di setiap pelosok Sarawak. Hari sama, Menteri Kejayaan Malaysia merangkap Ahli Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Natalinggi, Timbalan Menteri MySET Datuk Jeral Rentap Jabu Pembangunan Belia dan Sukan dan Datuk Dr. Rifin Lamat Pembangunan Usahawan, Timbalan Menteri di Jabatan Primer Sarawak Undang-Undang dan Adat Bumi Putra Datuk Jefferson Jamil Unyat, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Pembangunan Infrastruktur Datuk Isenia Adil Lariwo serta tetamu lain. Sementara itu, dalam sidang media, Datuk Seri Abdul Karim berkata, Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan MySET komited untuk membaik pulih Dewan Tertutup dan kolam renang di Bandar Kapit. Katanya, susulan pandemik COVID-19 melanda, Dewan Tertutup tersebut telah digunakan sebagai pusat kuarantin menyebabkan terdapat sedikit kerosakan yang berlaku sehingga tidak dapat digunakan oleh penduduk setempat. Dan selepas itu didapati banyak kerosakan, atapnya bocor, lantainya dan sebagainya. Ya, sebelah menyebelah. Jadi kalau dua kemudahan yang di bawah penyelenggaraan kementerian saya rosak dalam bahagian di pusat bandar, bahagian Kapit, saya tidak dapat menerima. Jadi sebab itulah selepas dimaklum tentang perkara ini pada persidangan Dewan yang lepas daripada wakil-wakil rakyat yang berada daripada bahagian di kawasan ini, saya telah mengambil keputusan untuk melihat secara sendiri apakah masalahnya dan saya dapat merasa bahawa ia mesti dibaik pulih. Tambah Datuk Seri Abdul Karim, kementeriannya akan memastikan Dewan Tertutup itu dapat digunakan oleh masyarakat di Kapit khasnya. Justru pihaknya akan memanggil kontraktor untuk mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih dengan anggaran kos kira-kira 8 ke 10 juta ringgit untuk membaik pulih serta menambah penghawa dingin. Terdahulu, Datuk Seri Abdul Karim menyampaikan anugerah ikon belia Sarawak lelaki dan wanita yang dimenangi Muhammad Akhtar Mohamed Karim dan Leona Stephen di mana kedua-duanya membawa pulang wang tunai RM5,000 berserta trofi.
Manakala Kelab Belia Jalan Tanjung Kidurong JCI Jalan Tanjung Kidurong memenangi kategori pertubuhan untuk membawa pulang RM10,000 beserta trofi. Selain itu, Hari Belia Sarawak 2003 juga mencatat nama dalam The Malaysia Book of Record di mana bendera Sarawak sebesar 16 kaki kali 8 kaki telah dihasilkan dengan menggunakan biji manik sebanyak 218,714 menjadikan sebagai bendera negeri terbesar daripada manik. Terdahulu, Datuk Seri Abdul Karim berkata kerajaan Sarawak memfokuskan 7K sebagai pendekatan kreatif dan nafas baru bagi merancangkan sebuah program yang relevan dengan belia di Sarawak. Menurut beliau, antara yang diterapkan di dalam 7K tersebut adalah kepimpinan, kesukanan, keusahawanan, kreativiti, kebudayaan, kesukarelawan dan kerohanian. Beliau berkata demikian melalui teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menteri MySet, Datuk Jeran Nutap Jabu pada perasmian Hari Belia Sarawak 2023 di Dewan Syuara Kapit pada Sabtu. Saya ingin menarik perhatian semua yang mana sejumlah 822 program pembangunan belia melibatkan 622,425 orang telah dilaksanakan oleh pihak kementerian dengan kerjasama rakan strategik seperti Jabatan Belia dan Sukan Sarawak, Seberkas, Pemadam dan Persatuan Belia-Belia lain NGO Belia dan Sukan Negeri Sarawak di seluruh Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim menambah menerusi kerjasama Youth Research Malaysia IRIS di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia KBS, pihaknya sedang dalam usaha bersama merangka Sarawak Youth Index 2.0 bagi menilai tahap kesejahteraan belia di Sarawak. Kajian berkenaan akan dilaksanakan pada tahun 2024 melibatkan 19,600 belia daripada 45 daerah di seluruh Sarawak. Antara domain kajian adalah domain pendidikan, domain ekonomi, domain kesejahteraan mental dan fizikal, domain sosialisasi politik dan demokrasi, domain nilai dan identiti dan domain media dan digital. Laporan seterusnya, Loji Rawatan Air Lembaga Air Kuching KWB di Batu Kitang sedang dinaik taraf untuk menambah kapasitinya bagi memenuhi peningkatan permintaan air yang semakin meningkat. Menurut Menteri Utiliti dan Telekomunikasi MUT Datuk Seri Julaiha Narawi, Loji Rawatan Air KWB di Batu Kitang kini berkapasiti 780 juta liter air sehari GLH dan beroperasi pada kapasiti 720 GLH dengan reserve margin 5%. Katanya ketika ini loji nombor 2 sedang dinaik taraf untuk menambah kapasiti sebanyak 104 GLH, menjadikan kapasiti loji rawatan air Batu Kitang meningkat kepada 884 GLH apabila kerja naik taraf ini siap pada Mac 2024. Ujar beliau, peningkatan ini dijangka dapat membekalkan air ke kawasan Petra Jaya, Samariang, Demak Laut, Rambongan, Sampadi, Santubong dan juga Beliong melalui kap dasar laut. Beliau berkata demikian menerusi satu kenyataan di laman sosial rasminya selepas menghadiri Majlis Apresiasi Lembaga Air Kuching KWB di Kuching pada Jumaat. Katanya lagi, loji 4 rawatan air Batu Kitang juga akan dinaik taraf dengan kapasiti sebanyak 100 GLH untuk menjadikan jumlahnya sebanyak 984 GLH pada tahun 2026. Menurut beliau, tender untuk menaik taraf loji 4 ini sedang dibuka dengan tarikh tutup pada 27 Disember 2023. Apabila siap kelak, loji 4 ini akan dapat menambah dan memenuhi permintaan air di kawasan Samarin Indah dan kawasan sekitarnya. Pada masa sekarang, loji rawatan air Batu Kitang kini juga membekal air untuk kawasan di bahagian Samarahan di Kampung Tanjung Parang, Kampung Melayu dan Samarin Indah. Untuk kawasan Samarin Indah, katanya 2 tangki aras tinggi telah diluluskan oleh Kerajaan Sarawak untuk dibina bagi menangani keperluan air di kawasan tersebut. Katanya KWB kini dalam peringkat mengenal pasti tapak untuk projek berkenaan. Sementara itu, Datuk Seri Julaiha mengucapkan syabas dan tahniah kepada warga KWB, khasnya penerima anugerah perkhidmatan cemerlang APC atas komitmen yang tinggi. Seramai 46 orang kaki tangan KWB menerima APC dan 232 orang mendapat purata e-purata 85% ke atas. Di Matu pula, sebanyak 5 lagi projek transformasi luar bandar RTP di Matu telah siap dan diserahkan kepada penerima. Projek-projek tersebut adalah naik taraf jalan berdekatan Rumah Johar Muhammad, Pergau Matu, naik taraf jalan dan dataran di kawasan Parit Sagan, Jemoreng, naik taraf jalan di Kampung Bawang Hilir Matu, naik taraf parkir awam di luar perkuburan Kampung Tian Matu dan naik taraf parkir awam di Kampung Kebuau Tian. Hadir menyaksikan penyerahan projek RTP pada Jumaat itu ialah
Timbalan Menteri di Jabatan Primer Sarawak, Integriti dan Ombudsman merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng, Datuk Mursyid Diranja Dr. Juanda Jaya. Dalam lawatan sama, Datuk Dr. Juanda turut menyaksikan penyerahan projek kecil luar bandar MRP, projek penambahbaikan rumah miskin Sarawak PPRMS kepada 14 penerima seperti yang tertera. Sementara itu, penduduk yang ditemui mengucapkan terima kasih kepada Datuk Dr. Juanda dan Kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Primer Sarawak, Datuk Petinggi Tuan Sri Abang Zuari Tun Openg atas keprihatinan terhadap rakyat terutama di kawasan pedalaman. Sedikit laporan sukan. Satu mesyuarat koordinasi perlawanan MCM sempena perlawanan akhir kedua MFL Challenge Cup 2023 antara Kuching City FC KCFC menentang PDRM FC telah diadakan di bangunan Batu Mahmud 1 pada Sabtu. Mesyuarat tersebut dikendalikan oleh Malaysian Football League MFL bersama wakil kedua-dua pasukan dan pihak pengadil. Ia bertujuan membincangkan perkara-perkara teknikal, operasi perlawanan, pengadilan dan protokol agar perlawanan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Sementara itu, Ketua Jurulatih KCFC Aidil Syahrin Saha ketika dalam sidang media masih yakin peluang pasukannya tetap ada walaupun ketinggalan 0-3 selepas tewas dalam aksi final pertama di Stadium Maji Semaraya Petaling Jaya pada Rabu lepas. Bagaimanapun, beliau menuntut fokus dan komitmen sepenuhnya dari semua pemain untuk merealisasikan misi tersebut. Untuk rekod, perlawanan akhir kedua antara kedua-dua pasukan tersebut akan berlangsung pada Ahad bermula jam 8.15 malam di Stadium Negeri Petrajaya. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh dapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan perasmian Hari Belia Sarawak 2023 di Kapit. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.